guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Oke, ini dia berita baik sahabat-sahabat semua. Apabila mahkamah telah pun memutuskan dan kita ucapkan tahniah kepada Ketua Pemuda Amanah Negara Hasbi. Itu dia atas keputusan ini adalah satu yang menggembirakan untuk bukan saja Parti Amanah Negara tapi juga kepada kepimpinan muda di dalam Pakatan Harapan. Ya, jadi kalau kita embas semula sahabat-sahabat semua, apa yang menyebabkan perkara ini adalah atas kegagalan yang teramat gagal ya kerajaan sebelum ini, yaitu Kerajaan Perikatan Nasional sama ada 1.0 di bawah Muhyiddin, 2.0 di bawah Ismail Sabri. Ya, memang teramat gagal sehingga kan ketika itu pemuda daripada parti Pakatan Harapan membuat perhimpunan untuk mempersoalkan dan juga mencari solusi apakah dan kenapa kerajaan itu gagal ya dalam menangani kenaikan harga barang. Sehingga itu dalam perhimpunan itu karena terlibat bersama akhirnya polis mengambil tindakan, disiasat dan akhirnya didakwa. Tetapi hari ini mahkamah telah pun memutuskan ya untuk beliau dilepaskan. Itu dia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ikuti sahabat semua apakah sebenar berkaitan dengan perkara ini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia mengatakan kes bantah barang, ya kes bantah harga barang naik, Hasbi dilepaskan daripada tuduhan. Sekali lagi tahniah kepada Hasbi ya karena dilepaskan ataupun tidak disabitkan bersalah di dalam perhimpunan yang mereka lakukan itu. Jadi saya ingin memberikan sedikit ya sedikit maklumat apakah sebenarnya yang berlaku di dalam perkara ini. Ya, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini melepaskan Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Mudah daripada pertuduhan pelanggaran Akta Perhimpunan Aman 2012 atau dalam kurungan Akta 736 berhubung demonstrasi aman turunkan harga barang tahun lalu, yaitu pada era Kerajaan Perikatan Nasional atau Pertikaian Nasional. Kita tahu itu adalah kegagalan mereka, tidak seperti hari ini kita boleh nampak harga barang itu semakin terkawal, barang-barangan asas juga boleh dicapai, dicari di pasaran dan sebagainya seperti telur dan yang lain-lain. Jadi menurut Peguam Mewakili Hasbi, Faiz Fadzil, atas representasi dihantar pada 17 Mac lalu, pihak pendakwa raya telah menarik balik pertuduhan terhadap Senator Hasbi atas dakwaan kesalahan pelanggaran Seksyen 9 dalam kurungan 1 Akta Perhimpunan Awam. Jadi aman ya, bukan awam. Alhamdulillah katanya Hasbi Mudah telah dilepaskan daripada pertuduhan pelanggaran Akta Perhimpunan Aman. Ya, Hasbi dilepaskan oleh Magistrate Kuala Lumpur, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Katanya lagi, keputusan ini adalah satu permulaan positif kerajaan Madani yang menghormati hak dan kebebasan sivil untuk berhimpun dan menyatakan pandangan seperti mana yang dinyatakan dalam perkara 10 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Tambah lagi dengan keputusan ini, perjuangan kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan isu kesetaraan hidup rakyat dilihat benar-benar tulus kerana Perhimpunan Aman itu dianggap tidak lagi menyalahi undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara, katanya dalam satu kenyataan pagi ini. Ya, pada Julai tahun lalu Hasbi dan beberapa wakil politik serta ratusan mahasiswa berhimpun di hadapan pusat beli belah di Sogo bagi membantah kenaikan harga barang yang disifatkan sebagai menekan rakyat terutama yang golongan kurang berkemampuan. Menganjur bagi program itu iaitu Turun Malaysia menuntut Perikatan Nasional memotong gaji, melaksanakan pendekatan subsidi yang dikekalkan, bantuan tunai lebih besar kepada golongan memerlukan dan mahu kerajaan bertindak mengawal harga barang selain memastikan bekalan makanan cukup bagi semua rakyat. Ya, mengikut kertas pertuduhan pada Ogos 2022, Hasbi gagal memberitahu polis Dangwangi 5 hari sebelum mengadakan perhimpunan berkenan di Masjid Jamik, Kampung Baru, Jalan Raya Alang dan di hadapan Kompleks Sogo, Jalan Tunku Abdul Rahman, sekitar jam 2 ke 3.30 petang pada 1, 9 serta 23 hari bulan Julai yang lalu. Jadi sahabat semua, ini antara yang dilakukan oleh kerajaan hari ini,
ya untuk membenarkan ya perhimpunan aman itu dilakukan. Tidak seperti Kerajaan Pertikaian Nasional yang menekan ya mana-mana ahli politik ataupun pemimpin-pemimpin muda ataupun pelajar-pelajar untuk perhimpunan aman. Ya karena mungkin mereka takut ya suara-suara rakyat ini didengari oleh seluruh rakyat Malaysia. Ya apatah lagi pada ketika itu kegagalan yang teramat besar bagi Kerajaan Pertikaian Nasional ini adalah untuk mengawal kenaikan harga barang. Yang mana permintaan mereka adalah untuk memotong gaji ahli kabinet yang begitu ramai, 70 menteri, termasuk dengan timbalan, ya belum masuk dengan penasihat-penasihat khas ya yang berjawatan sebagai menteri, ya, status sebagai menteri dan sebagainya. Namun berbeza dengan kerajaan yang ada hari ini, sahabat semua. Kita melihat ya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melaksanakan pemotongan gaji kepada setiap menteri dan jumlah kementerian yang ada pada hari ini adalah jumlah yang kecil dibandingkan ketika Kerajaan Pertikaian Nasional. Itu dia. Bukan saja itu sahabat semua, yang lebih mengejutkan kita adalah Perdana Menteri kita sendiri menunjukkan komitmen yang tinggi untuk merasai bersama kepayahan derita rakyat di luar sana. Apabila dilantik sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, beliau tidak menerima 1 sen pun gaji dan juga allowance. Ini adalah komitmen tinggi ya Perdana Menteri yang kita ada pada hari ini, sahabat semua. Jadi benarlah apa yang kita lihat pada Kerajaan Pertikaian Nasional ini, mereka hanya mementingkan kepentingan parti mereka terus berkuasa, sanggup melantik sehingga begitu ramai menteri, timbalan, termasuk juga dengan penasihat-penasihat khas yang berstatus sebagai menteri dan sebagainya, yang menerima ya puluhan ribu gaji mereka, termasuk allowance mereka. Ya, ini adalah satu yang tidak bertanggung jawab. Kononnya mereka adalah kerajaan yang prihatin kepada rakyat, tetapi nyata sahabat semua, kita boleh nampak apa yang mereka lakukan itu hanyalah untuk menawar jawatan, membagi jawatan kepada sekutu mereka supaya terus mendapat sokongan dan terus menjadi kerajaan. Itu dia. Jadi malang tidak berbau apabila adanya pilihan raya ini. Pada pilihan raya 15 yang lalu kita boleh nampak rakyat telah pun membuat pilihan. Walaupun tidak ada mana parti-parti yang mendapat ya kursi muda, tetapi Pakatan Harapan adalah parti yang mendapat paling banyak kursi, dan kerana itu mereka berhak untuk membentuk kerajaan, dan seperti mana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang mahukan untuk kerajaan perpaduan itu dilaksanakan. Tetapi malangnya kerana kuasa, kerana mahukan jawatan, kerana wang ringgit, PAS bersatu menolaknya, sahabat-sahabat semua. Hari ini, setiap hari, saban hari mereka meroyan, mereka menfitnah, ya, mereka mengatakan kerajaan ini zalim dan sebagainya. Sedangkan mereka yang menolak titah daripada Yang di-Pertuan Agong. Alright, so sekali lagi tahniah kepada Ketua Pemuda Amanah Negara kerana mahkamah telah pun memutuskan beliau dilepaskan daripada sebarang pertuduhan. Alright, itu saja. Sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat ya, komen dengan cara berhemah. Jangan ikut cara walan-walantit ya, dengan apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, fitnah dan tuduhan. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Alright, itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.